Okey, so sekarang ni kita ada 33 orang semua ya. STM32 kita telah tengok UART. Dan UART ni pelajar dah tahu, user synchronize receive and transmit ni digunakan untuk STM berkomunikasi dengan peripheral luar, ya, dengan dunia luar. Kalau kita tengok dalam simulator kita, USART ni ialah satu device lain yang juga menggunakan USART channel communication. Di dalam ni telah ada USART. Dalam contoh kita telah buat demonstrasi macam mana untuk kita hantar satu string daripada microP kita ke device lain yang juga menggunakan channel USART. Dalam kes ni kita hanya gunakan terminal sahaja, virtual terminal. Jadi perkataan selamat datang apa benda semua tu, itu ialah data yang bergerak melalui pin transmit dengan receive ni. Sorry, itu pin transmit sahaja. Data yang kita transmit melalui pin RX ni, ya. Berbeza dengan LCD hari tu. Masa kita buat LCD hari tu, actual data dia pergi melalui pin D0 hingga D7 ke LCD module, dan kita gunakan microP juga untuk configure LCD module. Tapi dalam kes ni USART kita tidak configure apa-apa di sebelah sana, kita hanya configure yang ada dalam STM32 sahaja. Kalau kita tengok buku, bila kita nak hantar atau kita terima data, kita kena monitor register ni, status register ni. Kalau pelajar ingat balik, untuk USART ada berapa register yang jaga dia? Ada 3 kan, iaitu CR1, control register nombor 1, kedua ialah status register, dan ketiga ialah data register. Apa fungsi control register? Tengok di sini. Untuk kita enable USART, untuk kita enable transmit pin, untuk kita enable receive pin. Kan dia ada 2 pin. Kemudian status register untuk kita monitor aktiviti pada talian tu. Katakan talian tu sedang hantar data dan data tersebut telah penuh, maka kita kena monitor receive ni. Hantar. Kalau hantar kita kena monitor transmit. Maknanya bila transmit ni dah jadi logik 1, semua data yang ada dalam data register telah dihantar ke penerima. Manakala bila kita cakap pasal kita nak receive data, kita kena monitor RxNE ni. Jika RxNE ni logik 1, maknanya kita tidak boleh terima data baru. Kita kena copy dulu data yang sedia ada dalam tu, baru kita boleh terima data baru. Itu maksud dia. Satu lagi, data register. Data register ni ialah data kita untuk kita gunakan bagi kita letak data yang kita nak hantar ataupun data yang kita nak terima. Faham kan? Jadi kalau kita hantar data, data yang datang tu nanti kita akan simpan di sini satu sampai penuh. Bila dah penuh, kita kena salin ke memori. Begitu juga bila kita nak hantar, kita kena letakkan data kita di sini, dan data tu akan keluar satu demi satu sehingga habis. Bila habis, kita kena letak data baru. Itu cara dia lah. Jadi ini contoh yang kita guna. Kita nak hantar karakter A, karakter B dan karakter C melalui pin, melalui port USART 2 atas ni rasa USART 2 ni. Okey, dan kita untuk kita visual pergerakan data, kita gunakan virtual terminal. Ini program yang kita gunakan untuk transmit karakter A, karakter B dan C tadi. Okey, pertama sekali mula-mula kita kena turn on port mana yang kita pakai. Kedua, kita kena aktifkan clock untuk USART 2. Dan seterusnya kita configure port mengikut keperluan kita. Bila kita pakai port A untuk USART, kita kena pilih under alternate output. Kemudian kita kena enable transmit dan USART. Kita kena enable USART, kita kena enable transmit pin untuk USART. Seterusnya kita set baud rate. Baud rate ni untuk membolehkan kedua-dua pihak, iaitu STM kita dengan peripheral lagi satu tu
berkomunikasi pada kelajuan data yang sama. Kalau data tak sama, kita akan dapat data rubbish lah, macam yang setelah demo pada sesi-sesi lepas. Jadi program kita ini je dalam contoh tersebut. Pertama, kita tulis data A ke register, kemudian kita hantar melalui transmit pin. Setelah siap A, kita hantar B, kita hantar C melalui function USART write. Di function USART write tu, kita monitor status register pada bit ke berapa 8 ni, bit ke nombor 7, iaitu transmit enable TE kan. Kita monitor itu saja. Jadi itu je yang kita belajar sebelum ni. Dan kalau kita nak hantar string pula, kita buatlah satu string. Selamat datang, setting semua sama. Cuma dalam main program kita kena hantar byte by byte string tu hingga habis string tu. Kita check macam mana kita nak tahu habis string. Kita check dengan kosong, kerana di setiap ujung string ni dia ada null termination belakang tu, dia ada kosong. Selamat datang belakang tu dia akan secara automatik dia akan letak kosong untuk menandakan penghujung bagi string. Jadi kita dah berjaya huruf character string A. Kalau kita nak letak dua string, buat dua string, tak ada masalah Jadi itu saja setakat yang kita telah belajar. Kemudian ini two line word kita dah tengok lebih kurang. Sekarang ni kita tengok kita type data di sini. Micropy terima data yang kita type, kemudian dia akan hantar balik ke Serialcom. Itu maksud dia. Maknanya dia nak simulate bahawa peripheral hantar data ke Micropy, Micropy dapat data tersebut, Micropy proses, kemudian Micropy hantar balik ke Serialcom. Itu je contoh kita. Pertama sekali, apa yang kita kena buat? Sama, exactly benda yang sama. Kalau kita pakai USART 2, cuma beza dia ialah kita nak hantar balik. Kita nak baca data dulu, kemudian kita nak hantar balik. Untuk hantar kita dah guna sebelum ni kan. Kita hantar daripada Micropy, kita dah hantar karakter A, B, C ataupun selamat datang. Jadi sekarang kita nak baca data daripada terminal. Bila kita nak hantar data daripada terminal, kita kena buat satu lagi function, iaitu function read. Untuk function write ni, terima data daripada main program, iaitu data karakter kan. Karakter apa yang kita nak hantar, kita akan terima melalui main program, melalui inilah CH ni, betul kan. Tetapi untuk read nanti kita akan function ni dia akan return balik apa yang dia read ke main program. Sebab tu di depan ni dia ada karakter. Mana katakan dia baca huruf A, function ni baca huruf A tersebut akan dihantar balik ke main program ni. Kita tengok initialize clock APB1, APB2 sama ya, cuma kali ni apa yang beza dia? Kali ni kita kena aktifkan pin, kita kena aktifkan pin receive. Transmit dalam contoh sebelum ni kita dah aktifkan transmit, dia jadi 8 di sini. Sekarang ni kita kena aktifkan pin receive. Jadi sini akan jadi C. Untuk control register 1 tu kita kena tulis satu lagi data baru, iaitu C. Set baud rate sama je kadar dia, bergantung kepada clock. Dalam kes ni kita pakai clock 16 MHz. Jika kita nak setkan baud rate kita 9600, so ini data dia, pelajar boleh kira. Seterusnya karakter. Kita buat satu variable, iaitu CH. Jadi CH ni apa dia? Value dia. CH ni ialah value yang kita akan read dari USART 2 ni. Ini line yang pertama dia. Jadi line pertama ni program akan cuba dapatkan value untuk CH. Dia akan pergi ke ataupun dia akan panggil function USART 2 read ni. Mana USART 2 read ini? Right. Ini read. Okay. Untuk function read, void, dia tidak terima apa-apa data daripada main program. Sebaliknya dia yang akan return value.
ke main program. Jadi apa yang dia buat? Dia akan tunggu sehingga karakter tiba. Selagi tak ada karakter, dia tak buat apa. Dia akan loop saja di sini. Loop. Apa dia buat? While USART 2 status register 20. Kalau pelajar tengok, ini sama juga dengan yang atas ni. Yang atas ni 80 kan? 80 ni dia monitor apa? Yang ni dia monitor TXE, transmit empty. Sebab kita nak tulis data ke tu, jadi kita monitor transmit pin. Sekarang ni bila kita nak baca data, kita akan monitor RXTE, receiver RXNE, receiver not empty. Jadi dia terletak di bit ke berapa ni? 2, ke 4, ke 5. Bit ke 5. Kita tengok ini. Bit ke 5, RXNE, receiver not empty. Jadi selagi mana not empty, dia akan loop di sini. Ya. Selagi mana tidak empty, loop di sini. Maknanya kita tak dapat data lagi. Sehinggalah kita dah dapat data, maka kita ambil data daripada data register tu, kita pulangkan ke mana? Ke calling program tu lah sebagai karakter. Okey, ini contoh sama dalam buku. Kita karakter USART 2 read, USART 2 write. Apa program ini akan buat? Dia akan baca data daripada pin receive tu, kemudian dia akan simpan sebagai karakter dalam CH variable. Kemudian data ni yang didapat ni, dia akan hantar balik ke function USART 2 write untuk dia hantar melalui pin tu. Ini kita dah bincang itu kan. USART 2 write tu, ada kawan awak tanya dan saya dah tunjukkan dengan detail apa yang ni buat. So USART 2 yang ni saya pakai, tapi saya buat tapi saya tak initialize. So ini terminal dia, USART 2. Tak ada apa-apa data. Apa MicroP sedang buat sekarang ni? Program sekarang ni sedang berada di mana? USART 2 read. Dia berada di mana? Kalau kira line ke berapa? Dia read betul. Dia berada di line 75. Line 75. Dia akan check RXNE sekarang ni. Sekarang ni RXNE tu masih lagi logik. Logik berapa? Kosong. Masih lagi logik not empty. Kosong kan? 1 tu maknanya empty. Maknanya masih lagi kosong. Dia sedang stuck di sini sekarang ni. Kemudian saya type karakter. Katakan saya type karakter C. Macam mana C ni boleh keluar di sini? Sebab karakter yang saya type tu telah diterima. Saya type C tu di sini. Saya type C di sini. Kemudian ASCII bagi C telah dihantar melalui TX pin ke sini, and then masuk dalam data register. Bila semua 8 karakter tu bukan 8 karakter, 8 bit tu berada di dalam data register, maka di sini dia akan jadi 1. Dan condition ni akan jadi not true. So dia akan return value bagi data register tadi ke mana? Ke karakter, ke CH tadi tu, ke CH ni kan. And then fasa kedua, dia telah tulis balik CH tu ke USART. That's why kita nampak C. Sekarang saya type B keluar balik, D keluar balik, G keluar balik, J keluar balik, K keluar balik, A. Setiap yang saya type, dia akan keluar balik di sini. Program dalam buku ni, kalau kita tengok pendek je kan, ini je program kita. Dia baca, kemudian dia tulis balik. Bagi delay sikit, dia pun tunggu lagi. Tulis balik, tunggu lagi. Tulis balik, tunggu lagi. Jadi kalau kita tulis cepat, dia tak dapat baca jugalah, sebab dia ada delay kan. Contohnya katakan saya tulis sekarang ni ASDF.
F tu tak hilang. Sekarang tu D, saya tulis lagi sekali, ASDF dengan cepat. D tu tak masuk F sahaja kan. Sebab dia ada delay di situ. Macam mana kalau kita nak proses sedikit karakter ni, kita nak check. Tadi kita baca karakter, kemudian kita papa balik karakter. Sebelum kita baca karakter berikutnya, kita akan check karakter. Kalau karakter tersebut ialah small a, kita akan papa satu karakter lain. Ini kita guna function sama sebelum ni kita guna function write sebelum ni. Kita nak write function apa? Kita nak write karakter small a, karakter small a. Okay, karakter small a. So kita repeat balik file. Ingat program yang kita buat, dia akan, bila dia terima karakter, dia akan papa karakter ke USART. Kemudian dia akan check jika sekiranya karakter yang kita tekan tadi ialah A huruf kecil, maka dia akan papa A1. Apa A1? Karakter A ni tadi. Ni karakter small a. Kalau bukan dia akan pergi dekat else. Else apa dia buat? Dia tak buat apa-apa. Kemudian dia akan repeat balik. Ya. Ada dua error. Apa error dia? Ini error dia. Cuba kita tekan huruf B. So dia papa balik B. Kita tekan huruf C, dia papa balik C. R, papa balik R. A, papa balik A. A huruf besar Sekarang ni saya tekan A huruf kecil. Dia akan balas, dia akan tambah satu lagi, iaitu karakter A. Ya. B, dia tak reply. C, dia tak reply. Saya tekan space bar. Saya tekan A lagi sekali, dia pun akan reply karakter A. Saya nak tunjukkan kepada pelajar bahawa berdasarkan kepada data yang diterima melalui channel USART ni, MicroP boleh proses data tersebut. Boleh proses data tersebut, sama ada nak check data tersebut ialah A ke, B ke, C ke, ataupun password pun sama. Katakan pelajar nak check orang tu tekan password ABC, katakan password dia 123, maka kita kena check sama ada string atau karakter ni satu-satu. Kita buat karakter 1, karakter 2, karakter 3. Bolehlah macam mana kita nak check pun. Cuma nak bagi tahunya bahawa data tersebut boleh diproses. Okey, sekarang ni jika kita terima huruf A, dia akan return B. Sama macam tadi, kan? Mana kita terima huruf capital A, kita akan return B. Tadi kita terima small a, kita return karakter A. Jadi sama. Okey, apa lagi dengan USART? Condition monitoring. Apa condition monitoring? In this example, when the user type word in serial COM, then press enter, the same data will be transmitted back to serial COM. Based on the data received, transmit back different wording to serial COM. For example, if user type A, dia akan display selamat datang. Kalau type B, dia akan display welcome to. And other, dia akan display error. Boleh kan? Sama macam tadi. Cuma yang ni saya nak serah kepada pelajar. Cuba masing-masing type balik, tengok ya. Dia pakai if, else if, dan if satu lagi. Pertama, dia check untuk karakter capital A. Art ni dia nak pergi ke return lah. Dia pergi ke line bawah kan. Jadi dia akan display apa nama ni, A. Kemudian dia turun bawah. Ini complicated sikit. Dia pakai standard input output library.
standard input output library. Dia akan pakai function printf. Printf ni dia ada dalam stdio library. Ya. Printf function ada dalam stdio library. Jadi setting dia pun complicated. Dia akan pakai print dan juga scan. Program sini simple, tetapi bila kita nak buat structured file ni, ini dia akan ada standard input output, standard out, student in, student out, student error. Kemudian function get character file .f. ini banyak belajar ni, banyak kena belajar nanti ni. Tapi pelajar boleh guna ya. Kalau untuk buat projek nanti boleh guna yang ni. Pelajar boleh cuba type. Dan ini ialah function saja. Jadi main program dia di sini. Dia akan tanya how old are you? Kita akan reply 50 contohnya. Jadi dia akan scan apa yang kita type dan dia akan baca sebagai N. Kemudian dia baca umur kita. Kemudian ni apa fungsi I like your style ni? Tak apalah. Kemudian line baru. Itu je. How old are you? Dia akan masuk umur. Kemudian dia akan print ni dia papa. Your age is D. Value D yang kita baca tadi tu, yang kita scan tadi. Oh, nak masuk ADC programming ke? Okay, ADC programming. Kelas ADC programming timer. Ya, setelah timer habis. ADC ni ialah ringkasan bagi analog to digital converter. Kita nak convert isyarat analog kepada isyarat digital. Apa isyarat analog? Isyarat analog ni isyarat yang berubah mengikut voltage. Kata-kata contohnya kita nak measure kecerahan mentol lampu. Jadi dia bermula dengan 0000 4 bit contohnya. Kita boleh kata 0000 tu itu ialah totally mentol padam terus ataupun gelap lah, gelap gulita. Dan satu lagi ialah 1111. Itu ialah mentol menyala sepenuhnya pada kapasiti maksima. Dan satu lagi ialah mentol menyala pada separuh daripada kecerahan. Jadi apa value dia? 1000. Itu ialah untuk separuh kecerahan. Kenapa 1000? Ini kita tengok dalam pen senang. Okey, katakan kita pakai sistem 4 bit 0000 dan 1111. Ini off, completely off. Kemudian 1111 on, full on sepenuhnya. Okey. Kalau mentol lampu, kita draw dia dalam analog. Macam mana nak draw dalam analog? Dia macam ni. Iaitu sini ialah 0 volt. 0 volt. Sini ialah 5 volt contohnya. Kan? Jadi ini ialah sampling dia. Line size, tak ada style. Ada 0 volt, ini ialah 5 volt. Ya. Dan mentol tu kalau kita pakai dimmer, lampu bilik tidur kita biasa dia ada dimmer. Daripada off, kita pun on sikit. Kita bagi voltage 1 volt. Jadi mentol tu akan nyala dengan malam. Kita on lagi, dia akan nyala 2 volt. Terang sikit. Kita on lagi 3 volt, sederhana terang. Kemudian 4,
sehinggalah mencapai terang yang maksimal 5 volt. Jadi itu ialah sistem analog. Bolehlah kita pulas tombol. Tetapi dalam sistem digital macam mana kita nak buat? Untuk sistem digital, dia ada satu kaedah sampling. Apa maksud sampling? Dia akan ambil sampel dari setiap ni. Di sini dia berada betul-betul di bahagian bawah aksis. Ini aksis atas ni paksi. Atas ni paksi apa, X ke Y? Y kan. Okey, ini paksi X. Jadi setiap satu ni dia akan sampel. Kalau kita nak measure 0 hingga 5 volt, maka 5 volt ni kita akan bagi value yang maksimal. Jadi di tengah-tengah ni separuh. Okey. Dia akan sampel separuh. Separuh ialah separuh value dia. Berapa? 100. Kalau separuh daripada separuh, 0100. Separuh daripada 100. Ini 8 kan? Ini ialah 4. Separuh ini ialah 6. 0110. Kalau separuh daripada ni, ini ialah 2. 0010. Jadi kalau separuh daripada ni lagi, ini ialah 2 sini tadi. Sini, ini ialah 1. 0010. 0001. Separuh daripada tengah ni, ini ialah ini ialah 0011. Nampak tak? Jadi kalau dalam desimal, ini mewakili 0, 1, 2, 3, 4. Di sini akan jadi 5, 6, 7, 8. Ya. 8. Kemudian atas ni lagi 8. Sebab semua sekali 16 kan. Jadi di sini kita ada 8 level. Sini kita ada 8 level. Di atas ni kita ada lagi 8 level lagi. 8 level lagi. Tetapi level di atas ni semua depan dia bermula dengan 1 lah. Yang belakang dia ni dia akan resemble yang ni je. Ini berapa tadi? Ini 0111. Ini 0101. Dan yang atas ni sama dengan yang bawah ni. Ctrl C, Ctrl V. Sama dengan yang bawah ni, kecuali di depan tu dia ialah semua 1. Sini 1 juga. Nampak kan? Jadi dia dah bagi sampel. Setiap satu dia dah bagi sampel. Bagi sampel ni. Kemudian katakan itu ini isyarat rujukan kita. Katakan ini ialah isyarat kita. Sikit. Ini isyarat kita. Size ini besar sikit. Isyarat kita naik macam ni. Macam mana micropinup recreate ataupun reconstruct signal. Okey, untuk sampling dia ada satu rules dia, iaitu frekuensi sampling mestilah 2 kali ganda frekuensi signal. Fs sama dengan 2 kali frekuensi sampling sama dengan 2 frekuensi SG signal. Okey, kalau pelajar tengok frekuensi signal, ini frekuensi signal ini ialah satu tempoh bagi signal.
satu tempoh ataupun period dalam tu Frekuensi sama dengan 1/t. Pelajar tahu kan? Frekuensi sama dengan 1/t. T huruf besar. Untuk tempoh T huruf besar. Frekuensi sama dengan 1/t. Katakan frekuensi kita 1 Hz. Frekuensi sama dengan 1 Hz. Maka tempoh dia akan jadi berapa? Tempoh dia akan jadi 1/1 ialah 1 second. Kan? Ini isyarat kita, frekuensi kita 1 Hz. Daripada sini ke sini mestilah 1 second. Ni 1 second. Okey. Frekuensi 1 Hz, satu tempoh akan jadi 1 second. Untuk membolehkan microP recreate balik signal ni, sampling frekuensi dia mestilah 2 kali ganda. Jadi kalau dia sampel 2 kali ganda, mestilah dia kena sampel di sini. Saya pakai merah. Dia kena ambil satu, dia akan ambil satu lagi. Dalam 1 second dia kena ambil 2 kali. Barulah frekuensi dia akan jadi 2 Hz. Frekuensi sampling tu. Betul kan? Satu lagi. Kemudian dia akan baca data di sini. Data di sini dekat kepada 1100. Manakala data di sini pula dekat kepada 0101. Jadi dia akan simpan value pada titik ni. Value dia ialah 1100. Pada titik ni pula value dia ialah 0101. MicroP akan simpan data ni je, titik ni je. 110001. Dia simpan dalam hard disk, dia simpan dalam mana, dan dilupakan isyarat yang sebenar ni. Isyarat ni kan, isyarat asal ni dilupa. Kemudian bila dia nak reconstruct balik signal asal, dia akan bermula daripada kosong tadi dan dia akan pergi ke value yang pertama, iaitu 1100. Dia pun akan buat satu titik di sini. Dia akan hubungkan titik ni. Kemudian dia pergi kepada titik kedua, 0101. Dia akan pergi ke sini. Jadi signal dia yang biru ni lah signal digital. Bukan signal asal, tetapi signal yang di-reconstruct oleh digital. Katakan suara penyanyi. Suara penyanyi yang sebenar ialah ini, gelombang dia. Bila kita simpan dalam pita kaset, inilah yang dia simpan. Tapi bila kita simpan dalam bentuk format MP3, dia akan simpan dalam bentuk digital. Inilah bentuk signal baru dia. Asalnya atas, naik, turun. Sekarang dia pergi lurus, turun ke bawah pun lurus. Jadi kita boleh katakan bahawa signal ni telah berjaya di create semula oleh sistem digital. Kenapa frekuensi sampling mesti 2 kali frekuensi signal? Sebab kita tak mahu signal loss. Kalau kita pakai satu saja, katakan saya ambil warna ni, kita sampling di sini. Jadi signal tu nanti bila kita reconstruct balik signal, dia akan jadi bermula dari kosong. Kita ambil hijau. Dia akan pergi ke sini. Kemudian dia akan pergi kepada yang kedua nanti. Sambung di sini. Nampak tak? Jadi signal asal dia naik ke sini, turun ke bawah ni, signal ni dah hilang. Banyak ni hilang. Ini semua hilang. Bahagian ni semua hilang. Dia tidak akan represent signal asal lagi.
Ini ialah minimum frekuensi. Kalau sampling sebenarnya dia lebih baik sampling pada kadar yang lebih tinggi. Itu ialah minimum sampling frekuensi, kena 2S. Ya, jadi kalau kita 4, kita akan sampling juga di sini. Kita akan sampling juga di sini. 4. Kita sampling juga di sini, mana 5 kali ganda frekuensi sampling. Jadi signal kita akan dapat lebih menghampiri kepada signal asal. Cuma drawback dia ialah kita akan memerlukan data yang banyak, data yang besar untuk kita store information. Katakan yang ni ialah 1010. Ini 1000. 1000. Ini pula 100 juga, ataupun lebih tinggi 1001. Jadi kita perlu 5 byte untuk kita store. Kalau yang tadi kita hanya perlu 2 byte saja, kan? Jadi itu cara macam mana sistem digital dia sistem analog kita convert kepada sistem digital, ya. Dan macam mana, apa yang dimaksud dengan sampling frekuensi, dan apa dimaksudkan dengan frekuensi dengan period dia ataupun tempoh dia. What is an ADC? An ADC is an analog to digital converter. Analog signals from sensors must be converted into digital signals before they are able to be manipulated by digital equipment such as computers. An ADC is a chip that provides a digital representation of an analog signal at an instant in time. In practice, analog signals continuously vary over time, and an ADC takes periodic samples of the signal at a predefined rate. These samples are then transferred to the computer over a computer bus, where the original signal is reconstructed from the samples in software. How well an ADC performs is measured by both its bandwidth and its signal-to-noise ratio. Resolution. Resolution is the number of bits the ADC uses to digitize a signal. The resolution you need depends on your application. Keep in mind that a device with high resolution More doesn't point, better necessarily have representation. high accuracy. Range. Device range refers to the minimum and maximum analog signal levels that the ADC can digitize. These are Ini yang saya typically kata tadi tu, frekuensi kita kena 2 kali ganda highest frequency. Katakan kita nak sampling suara manusia. Suara manusia ni pada frekuensi tertinggi dia, berapa yang dia boleh hasilkan? Contohnya 10 kHz, iaitu masa saya menyanyi lagu soprano, kan? Frekuensi dia 10 kHz. Jadi frekuensi sampling saya kena ambil 20 kHz. Dia bukan kira frekuensi yang terendah tak, frekuensi yang tertinggi. Sebab kalau frekuensi rendah tak ada masalah. Saya draw lagi sikit. Katakan ini signal kita. Ini frekuensi tertinggi, dekat kan? Ini tengok period dia pendek. Frekuensi tinggi lah tu, period pendek ni. Kemudian ini frekuensi yang rendah. Ini amplitude tu menandakan kekuatan dia, tetapi kalau tengok frekuensi sini pula kan period dia kan. Ini frekuensi rendah sebab dia tempoh dia besar. Ini tempoh dia kecil, frekuensi tinggi. Jadi bila kita nak kena pasti sampling frekuensi, kita kena ikut yang highest ni. Maknanya yang ni katakan kita sample 2 kali. Jadi yang ni tak ada masalah lah. Kalau kita ambil pada frekuensi yang sama pun, ni pada jarak ni, kita ambil sini, signal dia tak akan hilang, kan? Jadi dia akan perform better lah, macam ni kan. Kalau pelajar tengok kan, rapat. Tetapi cuba bayangkan kalau frekuensi sampling tu saya ambil ikut frekuensi ni. Pakai hijau pula ni. Saya ambil 2 yang ni. Saya ambil sini 1, kemudian
sela dia. Kalau ini rujukan kita, maka sela masa dia sini satu, ujung ni satu, sini pula, sini satu, kemudian sini satu lagi. Di sini kita tak sampel pun. Jadi katakan isyarat ni nanti dia sambungan dia macam ni contohnya. Jadi bila kita reconstruct balik signal tu nanti, kita guna biru, dia akan pergi point ni lah. Point ni, point ni, point ni. Signal ni dapat, frekuensi yang rendah ni dapat, kan? Tetapi yang frekuensi tinggi ni terpotong dah. Dia dapat straight je, padahal dia ada, kan? Itu penjelasan kenapa ya. Jadi sampling frekuensi mestilah lebih besar. 2 tu ialah minimum Lebih besar 2 kali berbanding daripada frekuensi signal. minus 5 to 5 volts, or minus 10 to 10 volts. Sampling, one of the most important parameters of an analog input system, is the rate at which the DAC board samples an incoming signal. The sampling rate determines how often an analog to digital conversion takes place. A fast sampling rate acquires more points in a given time and can form a better representation of the original signal than a slow sampling rate. Sampling too slowly may result in a poor representation of your analog signal. Nyquist frequency. The Nyquist sampling theorem explains the relationship between the sample rate and the frequency of the measured signal. It states that the sample rate must be greater than twice the highest frequency component of interest in the measured signal. Okey, istilah Nyquist frequency Nyquist frequency ni dia merujuk kepada 2 kali ganda highest frequency ni sahaja. Jadi dia panggilnya Nyquist frequency. Jadi frekuensi kita, sampling kita ialah kena lebih besar daripada Nyquist frequency ni lah. Itu yang poin dia. This frequency of interest is often referred to as the Nyquist frequency. Nyquist frequency. Okey, jadi itu cerita pasal proses ADC. Selebih ni pakai boleh baca. Kemudian bit resolution. Apa maksud bit resolution? Bit resolution ni dia merujuk kepada ini tadi. Dalam contoh yang saya bagi tadi, Allahu Akbar ni. Bit resolution kita guna berapa bit? 4 bit saja. Jadi dia punya resolusi dia antara setiap satu ni, setiap satu bit ni jarak dia berapa? Kalau ini 5 volt, kita kena bahagi dengan 16. Jadi setiap step dia ni, dia akan jadi, cuba pelajar bahagi 5 bahagi 16. Berapa volt dapat? 5 tolak 0 lah. 4 bawah ni 0 kan. 5 tolak 0 bahagi 12. Dapat berapa dapat? Cepat. 0.42. Jadi setiap satu ni mewakili 0.42 volt. 0.42 volt. Bermula di bawah sekali ni ialah 0 volt. Sini sini 0 volt. Atas ni 001 ni ialah 0.42 volt. Atas dia ialah 0.84 volt. Dan seterusnya hinggalah atas sekali ni kita dapat 5 volt. 5 volt kan. Jadi macam mana kalau signal tu 0.2 volt? Di tengah-tengah antara ni lagi. Oleh sebab kita sekarang ni kita guna 4 bit resolution, maka 0.2 volt akan dianggap sebagai kosong. 0.1 lagilah kosong. 0.21 0.21 tu di tengah-tengah. Boleh jadi kosong, boleh jadi 0.42. Kalau 0.22 dia akan jadi 0.42 volt. Nampak ada kurang tepat dia. Tetapi kalau kita pakai 5 bit, ini 4 bit resolution. Kalau kita pakai 5 bit, di tengah-tengah ni dia akan ada satu lagi
nilai voltage. Di tengah antara 0.42 ni, dia akan ada satu lagi, iaitu 0.21. Jadi di ujung sekali ni, completely off ni akan jadi 0000, 5 kali 0. Dan 0.21 ni akan jadi 0001. Nampak tak? Kalau ada nak tanya, ni akan jadi macam tu. Faham tak? Kalau kita tambah satu lagi bit resolution, di sini celah-celah ni dia akan tambah satu lagi, iaitu 0.1 apa? 0.105. Macam itulah. Jadi yang ni pun akan tambah satu lagi, 00. Nampak tak? Maknanya kalau kita pakai 6 bit resolution, dia akan makin precise. 0.5 volt dia akan anggap 0 volt. 0.05 volt dia akan anggap 5 volt. Tadi kalau kita pakai 4 bit resolution, 0.20 pun dia dah anggap 0 volt kan. Sekarang ni kalau 0.20 dia akan anggap 0.21. Kalau 0.05 dia akan baca 0 volt. Kalau 0.06 dia akan baca 0.10 volt. Jadi dia punya resolution dia makin rapat. Kalau pelajar tengok TV TV tu dia deal dengan color. Untuk color warna merah ni, kalau kita pakai ini berapa ni? 2, 4, 6, 8, 10. 10 ni 20. 20 ni lebih kurang, kita assume lah kita assume 16 lah. 16 bit. Kita pakai 4 bit, kita akan dapat 16 level. Jadi ini ada 16 sahaja warna. 00 warna putih, 01 warna ni, 02 warna ni, 03, 04 hinggalah 16 dia akan jadi warna ni. Tetapi kalau kita nak warna tu banyak, kita kena pakai 32 bit. Akan ada 32 warna. Kita pakai 5 bit, dia akan ada sampai 32 warna. Kalau kita pakai 5 bit, 64 warna. Kalau kita pakai 7 bit, 64, 128 warna. Tetapi kalau kita pakai 16 bit, 32 bit, kita akan dapat warna yang berapa warna ni awak nak? Berjuta-juta warna akan dapat. Bila kita mention biru, ini biru kan, dia ada biru lain lagi. Sebab dia nilai digit dia tu berbeza-beza. Ni nilai digit dia ni. Biru saja ada beribu-ribu level. Hijau ada beribu-ribu level. Merah ada beribu-ribu level. Begitu juga dengan kuning. Dia ada banyak level dia. Sebab dia pakai banyak bit. Okey. Jadi harap pelajar boleh faham tentang resolution ni resolution warna. Kalau yang dia kata HD, full HD tu, dia merujuk kepada ini TV awak kan. Kalau beli TV HD resolution, di panjang ni dia akan pakai di sini dia pakai 720. 720 alah kecil. 720 sini dia akan pakai terbalik. 720 sini dia akan pakai 1080. Okey, untuk HD. Ya. Kalau untuk full HD, sini dia akan pakai 1080. Sekejap lagi saya explain apa 1080. 1080 sini dia pakai 1920. Inci tu yang awak kata 50 inci berapa inci, dia ambil cross
macam ni. Kalau you pakai 65 inci, di sinilah 65 inci. Ya. Dia cross daripada penjuru ni ke penjuru atas. 1080 ni maknanya di dalam ni, katakan ini 1 pixel. 1 pixel ni lah yang akan menyala warna hijau ke merah jambu ke putih ke kelabu ke. Pixel ni lah yang berada di dalam TV ni. Jadi TV ni, pixel ni untuk Full HD atas ni dia ada 1080 pixel ke atas ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 200 300 1000 1080 pixel. Ke kiri pula dia akan ada 1920 pixel. Kalau 4K 8K. Kalau 4K di dalam ni, di dalam skrin dia tu, dia seolah-olah dia ada 4 Full HD punya TV. Resolusi dia. Ini satu Full HD. Ini satu Half HD. Ini satu Full HD. Dan ini satu lagi. Maknanya ini tepi ni dia ada 1080. Oh silap saya explain tadi. Sini ada 1920. Sini pun dia ada 1920. Jadi dia bukan dalam 4. 1920. Sini 1080. Sini 1080. Jadi resolution sini dia akan jadi berapa? Cuba campur dua ni. 919 38 40. Darab dengan 2160. Ini ialah 4K resolution. Kalau awak biasa download movie kan, kalau awak download movie Full HD, size dia 2GB. Kalau awak download yang 4K resolution, size dia dekat-dekat ataupun lebih kurang dengan 4 kali ganda. Dia akan jadi 8GB dan sebagainya. Sebab dia akan resolusi dia lagi detail. Kalau awak zoom 4 kali ganda untuk 4K resolution ni, awak zoom 4 kali, dia kualiti dia sama dengan Full HD punya TV. Itu maksud resolusi gambar. Tetapi yang kita bicara sekarang ni resolusi dari segi kejituan warna, ataupun kalau bunyi ni ketepatan bunyi. Baru cerita pasal resolution. Jadi untuk Cortex M dia pakai 12 bit resolution. Jadi kalau voltage kita ni, kita pakai 3.3 volt, kita bahagi dengan 12 bit resolution ni, dia ada 4096 level. Dalam contoh saya ni, dia ada berapa level? Dia ada 16 level je. Tetapi sebab kita pakai 4 bit resolution, kalau kita pakai 12 bit resolution, kita ada 4096 level. Ya, 4096 bermula daripada level nombor 0 berakhir dengan level 4096, iaitu 2 kuasa dengan 12. Yang ni 2 kuasa 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Tetapi yang ni 2 kali 2 kuasa 12, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, kita akan dapat 4096. Jadi kalau kita nak measure voltage antara 0 hingga 3.3 volt, minima dia 0 volt, maksima dia 3.3 volt, iaitu voltage untuk STM32. Maka setiap level dia tu value dia ialah 8.056 mV. Value tengah ni value di tengah ni dia akan jadi 0.856 mV setiap level. Jadi dia punya tepat dia lagi tepat. Di atas tu dia akan jadi berapa? 8 kali 2 16. 1.7
702 lebih kurang lah, 712 millivolt level kedua dia. Dan level ke 4096 tu akan jadi 3.3 volt. Ya, lagi tepat, memang sangat tepat dia punya. Macam mana nak kira resolution? Voltage tertinggi tolak voltage yang rendah. Jadi contoh kita tadi 5 tolak 0 volt, dan kita bagi dengan 2 kuasa resolution tadi tu. Kita pakai 2 kuasa 12 lah. Itu kita dapat resolution 0.8 volt tu. Dedek boleh kira. N ni ialah bit dengan bit. Kalau kita pakai 4 bit lah. Okey. Kemudian macam mana kita nak calculate digital value dengan analog value? Jadi kalau digital value kita tadi tu ialah 0.00, kalau digital value kita ialah 0000, kita dapat analog value dia ialah 0 volt. Ya, 0 volt. Kalau value digital kita ialah 0001, analog value kita ialah kalau dalam apa nama ni? Kalau kita pakai resolusi 12 bit tadi, dia akan jadi 0.856 milivolt. Untuk value 12 bit 00 itu bagus. 0001. Ini value untuk 0001, dan atas ni 12 bit kan. Dan atas ni pula ialah value untuk 0010. Dan ini ialah pin. Kita kena cari mana ADC. Banyak ni biru ni. ADC 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Sebab ADC ni dia banyak aplikasi dia ya. Kalau kita nak control temperature, katakan kita nak baca suhu temperature lah kan, kita nak baca kecerahan, kita nak tahu hari sekarang ni siang ke malam kan, kita pakai cahaya sensor, kita pakai light sensor, kemudian kita feed in through this pin, and then kita akan dapat value. Sekarang ni gelap pekat, mesti malam. Sekarang ni cerah yang maksima contohnya. Jadi banyak. Kita nak detect bunyi, kita sambung kepada alat pengesan bunyi, kemudian kita dengar. Hentakan macam ni ialah level angin, bunyi angin, macam ni je level dia. Kucing melompat, macam ni level dia. Kalau bunyi pergerakan manusia, ini level dia contohnya. Sebab tu dia sediakan banyak port ADC. Untuk USART dia hanya sediakan 3 je kan. Yang kita tengok ada 3 je. ADC clock sama juga macam USART clock. Dia ada clock dia sendiri. Ya. Dia sambung pada APB2. Kita boleh tengok kalau kat clock nanti. Mana clock? Sini. ADC 1, 2, 3 disambung pada APB2. Ya. APB2 bridge 1. Kemudian ini macam mana nak aktifkan lah, macam mana kita nak pakai. Sama macam USART, kita kena enablekan dulu. USART dia ada di pin control lah, pin control register. Ini kita enable clock, baru. Untuk ADC sini USART tadi itu yang ni bit 14, yang ni bit 9. Kemudian ADC dia ada clock dia sendiri, sama juga macam USART. Dia ada pre-skala dia sendiri. Pelajar boleh tengok 117. Ni ADC 12. Dr. Airul malapkan sebab masa ni dia hanya nak bincang tentang timer dengan apa nama ni, dengan USART saja kan. Jadi ini untuk ADC 12, dia ada pre-skala dia. Pertama dia bahagi dengan 1, 72, masih lagi 72, bahagi dengan 2 jadi 36. Okey, 117. Kemudian ini pre-skala dia. Okey, dia kata ADC verifier can only be fed with not more than 14 MHz clock. Jadi signal kita tu nanti kita limit kepada 14 MHz sahaja. Kita tak boleh signal kita tu berubah terlalu laju.
Kalau kita nak monitor suara contohnya, terhad kepada 14 MHz. 14 MHz ni sebenarnya sudah cukup untuk memantau suara manusia. Sebab suara manusia kita boleh produce, rasa saya 10 kHz je. Kita tak boleh pergi sampai mega pun. Jadi dia lebih pada memadai untuk suara manusia. Okey, frekuensi pula range 600 hingga 14 MHz. Preskala, dia ada preskala. Kemudian ini kita nak set preskala. Frekuensi clock tadi 72 MHz, dia bagi dengan 2. Kalau kita tengok atas tadi dapat 36. And then 36 ni dia akan bagi lagi dengan preskala dalam ni. Make sure jangan lebih daripada 14 MHz. 32 kalau bagi 2 berapa? 16. 32 16. Boleh tak 16? Tak boleh sebab lebih daripada 14. Dia limit dia 14 MHz saja. Jadi tak boleh bagi dengan 2. Kita kena bagi dengan paling kurang 4. 32 bagi 4 kita dapat 8 MHz. Jadi sini kita kena tulis 01 untuk kita nak bahagikan clock kita dengan 4. Jadi 8 MHz tu should be okay lah kan. Kemudian sampling rate pula, kita nak sample pada kelajuan berapa. Kemudian dia ada dia panggil channel selection. Kita nak dia ada banyak channel kan, 1 2 3 4 tadi. Kita nak sample channel mana, dia kita boleh senaraikan channel. Katakan mula-mula kita nak sample channel 1, kemudian channel 2, kemudian channel 3, kemudian channel 4, 5 atau 6. Itu kita kena set group dia lah. Kadang-kadang katakan sekali dalam jarang-jarang lah kita nak ubah sampling dia. Kita nak buat 1, 2, kemudian 6, 9, kemudian baru masuk 3, 4. Itu dia panggil injected group. Jadi kita tulis dalam injected group nanti. Kita tengok nanti dalam tu. Okey. Ini kalau kita nak sample pada sample rate yang frekuensi kita maksimum. Kita pakai 38 111, iaitu dia pakai 239 sampel. Kita pakai SAMPR channel berapa? Channel 1. Ini dia kena jadi 111. Belakang ni kosong-kosong lah sebab dia tidak terlibat. Jadi 00 111 000. 30 ni untuk channel kosong, 31 ni untuk channel 1. Jadi data yang kita kena tulis ialah 1138. 38 kita kena tulis dalam register ADC1 SMPR2 sampling rate. SMPR ni sampling rate 2 register. ADC SQR apa? Sequence. Sequence ni untuk kita nak buat conversion macam mana. Kalau kita nak convert sekali je, setiap kali kita panggil dia akan convert sekali. Dia akan bagi value ni. Ini isyarat analog. Ini isyarat analog. Sekali kita panggil ADC, dia akan bagi value. Value apa? Value sekarang. Sekarang ni signal ni pada mana? Katakan 5 volt ni paling kuat, volume paling kuat. 0 volt ni volume paling perlahan. Katakan pada masa kita request ni dia berada di 0101. Jadi bila kita request, ADC akan bagi value 0101. Ini contoh untuk 4 bit. Kalau 12 bit dia akan bagi 12 bit lah. Jadi kalau sekali je conversion, sini kita akan bagi 000 saja. Jadi default value dia. Default value ni maknanya bila kita on STM kita, dia akan terus tulis data 0000. Jadi kita tak payah kacau lah, tetap dengan 000 lah kan. Tetapi kalau kita nak minta dia convert sebanyak 16 kali, kita kena tulis di sini semua 1111. Dan ini ialah sequence register. Ini kita tengok kemudian masa kita pun dah tak cukup. Ya, kita dah hampir habis. Jadi ini dia dah tunjuk dah example. Kalau kita nak sample hanya melalui channel 3 saja, ini yang kita pakai di SQR1. Kalau kita nak pakai channel kosong saja, ini pada SQR1. Kalau kita nak pakai dua channel 1 dan channel 3. Channel 3 ni second mana ya, kita convert channel kosong dulu, kemudian baru channel 3. Ini value yang kita kena tulis pada SQR 1
dan ini value pada SQR2. Okey. Dan sikit lagi untuk on atau off ADC channel kita ini pada ADC control register. Kalau untuk USART itu dia ada USART CR1 ke CR2 saya tengok untuk USART. Tapi kalau ini kita kena tulis di ADC CR2, kita switch dia, kita kena on ataupun off ADC ni. Kalau kita off ADC tak function lah. Kita kena on Ini untuk kita nak calibrate dan banyak register yang terlibat Ini apa pula ni? Software start conversion on regular channel. Dan ini status register. Kita nak tengok EOC, end of conversion. End of conversion tu maknanya data dia telah siap di convert. Conversion dia tu complete. Apa maksud conversion complete? Inilah, dia nak tulis data 12 bit tadi kan. Jadi dia akan tulis, dia bukan masuk serentak, dia akan masuk sikit-sikit, tetapi dia nak bagi tahu bahawa data tu telah valid. Maka di sini dia akan jadi logik 1, iaitu conversion complete. Bila conversion complete, sama macam USART, kita boleh baca data daripada data register. Jadi macam mana cara kita nak guna ADC? Ini ada berapa step? 6 step untuk kita, 8 step, 9 step, 10 step baru kita boleh guna ADC. Jadi agak kompleks dan kita boleh tengok contoh nanti. Ya, so next class kita akan tengok contoh macam mana kita nak pakai ADC. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.